أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم العزيز العليم عدد كل حرف كتب ويكتب أبد الآبدين ودهر الداهرين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي آمين رب العالمين. قال المصنف قال المؤلف رحمه الله. Tang mana kita berhenti? Sertanya. قال المؤلف رحمه الله sertanya atahmu itu barang yang menolong akan dia, sertanya ada bersama-sama serta syaitan. Dhamirnya kembali kepada syaitan. Jadi sambung lagi. Ada beserta dengan syaitan atahmu itu, yakni atah memerangi kamu. Jadi syaitan dia memerangi kita. Kemudian adakah syaitan sahaja yang memerangi kita? Kan tidak. Selain daripada puak-puak syaitan yang duk serang kita ni, ada lagi benda lain hak duk sekali sama-sama sepakat duk serang kita. Tu. Baiklah. Barang yang menolong akan dia akan syaitan. Jadi ada sertanya bersama-sama syaitan itu ialah barang yang menolong ia akan dia, yakni akan syaitan. Maknanya ada penolong-penolong dia, ada pembantu-pembantu syaitan yang turut sama duk serang kita. Usahanya nak merosakkan kita, usahanya untuk memudarat, merosaklah, menipu daya dan berbagai-bagai lagi. Banyak-banyak pembantu syaitan yang terlebih sangat keras taulannya itu ialah dirimu dan hawamu. Baiklah. Bermula yang sangat keras, yang bersangatan keras taulannya nyatu syaitan
kawan syaitan, yang duk tolong syaitan ni. Banyak-banyak kawan yang membantu, yang menolong syaitan dalam duk memerangi kita. Yang paling keras sekali, paling kuat, paling jahat, makna lagu tu, siapa dia? Ialah dirimu, ialah hawa nafsu kamu, ataupun nafsu. Diri itu nafsu, hawa tu hawa nafsu, keinginan nafsu. Inilah pembantu nafsu yang paling keras, paling jahat, yang lebih kurang jahat sama naik dengan syaitan. Ialah nafsu kita, hak kita panggil nama dia nafsul ammarah. Dan kemudian hawamu, hawa tu hawa nafsu lah. Hawa tu maknanya apa dia? Kecenderungan nafsu kita. Mailun nafsi, cenderung nafsu kita ni kepada benda-benda yang melalaikan, benda-benda yang melekakan, benda-benda yang menyebabkan kita jadi jauh daripada Allah Ta'ala. Ini hawa dia panggil. Terjemahan mudahnya kan keinginan, tapi tak tepat lagi. Dan asalnya maksud hawa ni kecenderungan. Nafsu kita dia cenderung ke arah tak mau buat ibadat. Nafsu kita dia cenderung ke arah perkara yang melalaikan kita sampai meninggalkan buat ibadat. Tu hawa maksud dia. Baik. Lepas tu lagi, dan bagi syaitan pula beberapa asbab dan tempat masuk dan beberapa pintu. Baiklah, katanya lagi Al-Imamul Ghazali, dan bagi syaitan itu pula ialah ada beberapa asbab, ada beberapa sebab, dan juga tempat, dan juga tempat masuk, dan juga beberapa pintu untuk dia masuk. Masuk ni masuk ke dalam hati kita. Syaitan duduk di luar. Ada beberapa sebab pasal apa dia boleh masuk dalam hati kita. Ada beberapa jalan yang syaitan boleh masuk ke dalam hati kita melalui jalan-jalan ini. Pintu serupalah, makna lebih kurang sama aja. Dan juga bagi syaitan ada beberapa pintu yang dia boleh masuk terus ke dalam lubuk hati kita, kan, melalui pintu-pintu tersebut. Jadi pintu-pintunya banyak. Pintu-pintu tempat dia masuk ni banyak. Sebab tu kita kena ingat, ulama-ulama sufi dia ada berkata, hati ni, qalbi kita ni, diumpamakan seperti kota perisai. Ada kota, seumpama kota, diumpamakan seperti kota. Syaitan ni sedaya upaya dia nak masuk dalam kota ni, maksudnya hatilah. Syaitan ni dia sedaya upaya nak masuk dalam hati kita. Dia nak menguasai hati kita. Dia nak kontrol kita. Dia nak suruh kita jadi pengikut dia. Dia kena pegang hati kita. Dia kena perintah hati kita dulu. Jadi selagi kita tak buka jalan bagi syaitan, tak buat jalan bagi syaitan,
boleh masuk dalam hati kita, selagi tu syaitan tak boleh masuk. Selagi tu syaitan tak dapat masuk dalam hati kita. Kalau masuk pun dia tak boleh nak buat apa. Jadi jalan-jalan, sebab-sebab atau pintu-pintu inilah yang kita nak kena tutup, nak kena katup. Dan ada banyak sebab-sebab pasal apa syaitan tu tadinya dia boleh masuk. Baik yang antaranya, puncanya, antaralah katanya ulama sifat tamak. Sifat tamak kita ni kan, kata benda dunia ni kita tamak sangat kan, ataupun kita tamak harta yang ada di tangan orang. Kita tamak, kita punya mau lah harta yang ada kat tangan orang. Harta tu orang tu punya lah, tapi kita punya duk teringin mau, kita punya duk nak, kita punya lapak harta orang. Bahasa senang sikit nak faham. Jangan ada sifat begitu. Kalau ada sifat begitu, kita dah buka pintu kepada syaitan bagi dia masuk dalam hati kita. Buang sifat tamak, buang sifat tak, buang sifat apa orang panggil, nak lah, mau lah harta orang ni kan. Kita kena ada sifat perasaan padan dah dengan apa yang ada. Kita perlu bersifat dengan tak teringin apa satu pun harta benda orang kan. Aku nak, aku cari sendiri, aku usaha sendiri, ikutlah nak berniaga apa ke, ikutlah, carilah reka sendiri. Hawa kata teringin lapak, duk himpit, duk rapit dengan kawan tu, kok boleh sekupang dua dari dia, dah bukan jenis kita lah tu kan. Tu contoh satu pintu. Boleh tutup pintu tamak haloba harta benda orang ni, ikutlah apa harta benda orang tadi ni kan. Kita dah berjaya menghalang syaitan daripada boleh menguasai hati qalbi kita. Itu di antaranya. Kemudiannya ada banyak lagi ulama, dia buat dia nyatakan beberapa banyak lagi lah perkara-perkara lain. Antaranya penyakit hasad, dengki. Jangan duk dengki dengan nikmat yang ada pada orang. Tak payah nak sakit hati, tak payah nak meradang, tak payah duk berangan-angan nak pelingkup orang tu geram sangat pasal dia senang lebih daripada kita kan. Contohnya itu hasad. Antaranya sifat marah kan. Sobatlah, tahanlah, kontrollah diri kita. Jangan biar syaitan yang mengkontrol, yang menguasai diri kita waktu kita marah tu kan. Waktu kita berasa nak marah tu, tahan, sabar. Jangan duk turut hak syaitan duk suruh buat tu. Jangan duk turut hak nafsu kita suruh buat tu kan. Kita diamkan saja kan. Tidur ke, pergi mandi ke, ambil ayak mayang ke kan, tu duk fikir yang bukan-bukan, tahan saja. Contohlah kan. Ini semua pintu-pintu dia yang kita nak kena katup, yang kita nak kena tutup kan. Supaya apa? Supaya kita selamat, mudah-mudahan. Jangan ada sifat bakhil, kedekut, tak mau. Tu juga pintu syaitan. Jangan ada sifat takut susah, takut tak boleh makan, takut tak boleh minum, takut hidup merempat, takut esok masa depan aku lagu mana. Tak usah ada sebarang ketakutan. Hidup ni usaha saja. Hak lain-lain serah kepada Tuhan kan. Ada makan ke, tak ada makan ke, hidup ke, mati ke, semua ketentuan yang kita mengaji tadi, ketentuan daripada Allah kan. Tu contoh. Jangan buka pintu-pintu ni. Terbuka mana satu dari pintu-pintu ni, kita boleh tengok jahat kita setara mana nanti
Ha, baik. Lepas tu tak apalah. Kata laginya al-musannif, dan engkau daripada asbab dan tempat masuk, dan tadilah beberapa pintu tadi ialah lalai. Engkaunya lalai, kan? Maknanya tak berjaga-jaga. Kamu duk buat ghalit, kamu biar pintu-pintu ini dibuka. Kamu sendiri yang bukanya. Kamu sendiri yang mempersilakan syaitan tu masuk dalam diri kamu. Kamu sendiri yang nak biar syaitan tu nak merosakkan kamu, kan? Pasal kita buka jalan ke dia. Kalau kita tak buka jalan ke syaitan, syaitan pun susah nak hasut, nak ganggu, nak nipu daya kita. Ni kita sendiri duk bagi dia jalan, kan? Kita sendiri yang biar bagi syaitan masuk sampai dia menipu macam-macam tu, perkara sehingga akhir kita jadi buat dosa, buat maksiat dengan Allah Ta'ala. Salah kita balik lah. Baik. Dan senyap telah benarlah oleh Yahya bin Mu'az Ar-Razi, dan senyap telah benarlah oleh kata-kata Syekh Yahya ibnu Mu'azzir Razi rahimahullahu ta'ala, sekira-kira berkata ia Yahya ibnu Mu'az. Apa dia kata? Dia kata, ni kalam dia. Bermula syaitan, tiada ada pekerjaan, yakni pekerjaan yang lain. Kerja setan ni cuma satu je, iaitu menyesatkan kita. Tu je kerja dia. Tak ada dia buat kerja lain. Kau lepas tu nak buat kerja kontrak, buat rumah ke, ada? Tak ada, tu bukan kerja dia. Dia kerja dia pagi, petang, siang, malam. Ni lah kerja dia. Dia tumpu sungguh-sungguh menghala ke kita, kan? Setiap kita ni dia tuju mai, dia reka, dia usaha supaya kita jadi jahat, sesat, akhirnya sampai ke peringkat rosak, punah akidah kita. Jahat tu cerita, jahat macam-macam kita buat ni. Segala dosa, segala maksiat, tak nak peduli apa. Ni tujuannya. Itulah kerja syaitan. Baik. Lepas tu, dan kamu masyghul, banyak pekerjaan. Padahal tetapi diri kamu ni, katanya Imam Ghazali, kata Syekh Yahya Mu'az tadi, tetapi diri kamu ni ialah masyghul. Masyghul tu maknanya apa? Ada pekerjaan. Sibuklah kamu ni, kan? Masyghul, sibuk, banyak pekerjaan. Masyghul yakni masyghul dengan banyak melakukan pekerjaan. Padahal diri kita ni lah, kan, sibuk duk buat macam-macam kerja. Kerja yang bangsa dunia, kerja yang bangsa akhirat. Sibuk hak akhirat apa kita buat, semayang, puasa, zakat, apa semua ni, kan? Tu kerja akhirat dia panggil. Kerja dunia pun sibuk juga, kan? Selagi nak mencangkui lah, selagi nak niaga lah, selagi nak bunuh, nak buat kerja macam-macam. Setan satu kerja ya, kan? Kita ni banyak kerja. Baik, tak apalah. Melihat ia syaitan akan dikau. Syaitan dia nampak kita, dia duk tengok kita hari-hari, duk pilah tang mana pun, kan? Jin kapiak syaitan ni ada di mana-mana.
Setiap saat duk perhati tengok kita. Kan? Kita dalam rumah ke, dalam masjid ke, kan? Dalam bilik ke, kan? Di dapur ke, ruang tamu ke, dalam bilik ayak ke, dalam jamban ke, dia tengok perhati kita. Dia nampak kita. Baik. Dan engkau tiada melihat akan dia tu syaitan. Nah, tapi engkau tak nampak syaitan. Kamu tak nampak dia. Dia ghaib daripada pandangan mata kamu. Kan? Dan kita bukan nampak apa mata kasar kita ni. Kan? Tapi syaitan nampak kita. Kan? Dalam duk luar badan kita ke dia tu, duk dalam badan kita ke menentang syaitan ni. Kan? Ikutlah. Lepas tu, dan engkau lupa akan dia, akan syaitan. Dan kitanya boleh dikatakan selalu lupa ke syaitan. Kan? Sehari-hari tak teringat syaitan ni. Dah tak ingat, lupa, langsung lupa. Bila lupa kita tak peduli lah kat dia. Kita kurang beringat dengan dia. Padahal dia musuh kita. Musuh ni kita bukan boleh lupa. Musuh ni kita akan boleh buat ghalit dengan dia. Kan? Sepatutnya kita sentiasa duk berjaga-jaga, sentiasa duk beringat, dan sentiasa duk lawan syaitan. Tetapi kita lupa daripada syaitan ni. Kan? Syaitan pula sebaliknya. Dan ia syaitan tiada lupa akan dikau. Nah, sebaliknya syaitan dia tak pernah lupa kita. Kok dia tak teringat dekat kita, terlupa lah nak main tengok kita. Tak. Setiap saat tu dia ada. Kita berjaga dia ada. Masa kita tidur pun dia ada, tunggu ke, kan? Ataupun masuk dalam tubuh badan kita ke, kan? Tengoklah macam mana. Dan tu kata dia tak pernah lupa kita. Kan? Dia musuh kita. Kan? Kalau dia tak lupa kita bukan kerana dia sayang dekat kita. Lagi faham lah, dia tak lupa kita, dia sayang dekat kita ke? Mana ada syaitan nak sayang dekat kita? Iblis, setan, jin kapiak ni dia benci sangat-sangat dekat kita. Kita orang Islam yang beriman, yang bertakwa ni, dia marah sungguh. Walau si kapiak pun dia tak apa, dia seronok. Kan? Turut dah hak dia mau tu. Dan kita yang duk taat, duk buat kerja amal soleh ni, dia marah sungguh. Dia duk ingat tu dia nak bagi kita sesat lah. Dia duk usaha nak buat macam mana kat kita ni, supaya kita tinggal beribadat, tinggal mengerjakan amalan soleh, tinggal iman kita dengan Tuhan tu. Ni maksud syaitan tak lupa kita. Dah lagi faham tak lupa, ingat kita, ingat ke tu, bukan ingat lagu tu. Kan? Baik. Lepas tu sambung lagi. Kata Syekh Yahya Mu'az Ar-Razi lagi. Dan mana dia? Dan daripada diri kau tu, engkau tu maksud dia. Ni khabar muqaddam. Dan sabitlah daripada diri kau, diri engkau, bagi syaitan atasmu itu ada beberapa menolaknya tu syaitan. Kemudian kita tahu dah, kita reti dah kerja jahat syaitan ni. Kan? Ada tak cara kita boleh tolak syaitan ni, nak lawan dia? Nak lawan tumbuk tak boleh, tak nampak, bukan benda zahir ni. Kalau depan mata mudah sikit terbih gitu ya, dia lari. Dia bangsa tak nampak dengan mata.
Apa nak lawan dia tu macam mana? Jadi inilah kita nak belajar cara amalan kita. Apa amalan yang kita nak kena buat? Dan supaya kita Allah Ta'ala pelihara daripada syaitan. Jadi katanya Syekh Yahya Muaz ni, dan daripada diri engkau bagi syaitan atasmu, mana dia menolong tu sekali lagi, atasmu itu ada beberapa menolongnya, tu syaitan, domainnya kembali ke syaitan. Baik, saat lagi di bawah dia akan ceritalah amalan dia. Jadi dan bagi syaitan selain daripada dia, maka dia ada pembantu yang menolong dia. Menolong nak merosak, memusnahkan kita. Musuh kan? Pandangan syaitan tu pun kita nak lawan pun penat dah. Kan? Lepas tu campur lagi ada pula benda-benda lain lagi duk bantu tolong dia. Baiklah. Maka tiba-tiba nak buat macam mana ni? Nak lawan dia ni. Tak dapat tiada bagimu daripada lawan berperang akan dia, akan syaitan. Dah kita maklum, dah kita faham tingkah laku syaitan. Maka apakah yang sepatutnya kita buat? Yang sepatutnya kita buat, tak dapat tidak bagimu daripada kamu kena berlawan, berperang, memerangi syaitan. Cara nak perang syaitan tu ada amalan dia. Saya gila di bawah tu panjang lagi. Kan, dengan doa-doa dia. Kan, antara doa itulah baca tadi tu. Kan, muka surat berapa nanti kita akan jumpalah doa tu. Kan. Baik, tak apalah. Jadi lepas tu lagi kata lagi nya al-musannif, dan mengeras akan dia, yakni akan syaitan. Atah berkata berlawan, dan tak dapat tidak kamu kena berkerah dengan syaitan. Kamu tak boleh berlemah lembut. Tu mana mengerasi. Kamu kena berkerah. Kamu kena berkeras dengan syaitan. Tak ada lagi lemah lembut dengan dia. Tak ada lagi duk beralah dengan dia. Tak ada lagi duk biak pilah kat dia. Tak ada. Kamu kena kerah dengan syaitan. Kamu kena kahak dengan syaitan. Kamu kena mengerasi sekerah-kerahnya dengan syaitan ni. Tak boleh buat loy dengan dia. Tak boleh dia buat lemah lembut dengan syaitan. Dia buat lemah lembut dengan syaitan, dia pulih tengkok kita je. Kan? Dia repih tengkok kita lagu tu je. Lagu tu lah umpamanya. Baik. Dan jika tiada berlawan, berperang akan dia dan mengeras akan dia, kalau kamu duk biak juga, kamu biak musuh kamu yang tembak kamu, kan, kamu sikit pun tak mau nak lawan, kamu sikit pun tak mau nak tembak balas balik, kan, kamu duk biak kamu saja yang kena serang. Okey, kalau begitu jawabnya, maka tiada sentosa, yakni oleh kamu daripada binasanya nya tu syaitan, dan fasadnya nya tu pun syaitan domainnya. Kamu nescaya kamu takkan boleh selamat. Tak sentosa mana tidak selamat kamu daripada binasanya syaitan dan kerosakannya syaitan. Mana kamu takkan selamat daripada kebinasaan yang berpunca dari syaitan, kerosakan yang berpunca juga daripada syaitan. Kamu bila-bila masa kamu akan sesat, bila-bila masa kamu akan menjadi jahat, bila-bila masa saja kamu akan berubah menjadi fasik,
menjadi sangat jahat, derhaka kepada Allah Ta'ala, buat maksiat, ikutlah kan. Dan bila-bila masa kamu akan rosak akidah kamu, kamu akan jatuh kufur iman kamu. Gitu erti dia kan. Baik, tak apalah. Maka jika engkau kata, maka dengan apa suatu aku berperang bagi syaitan. Ni amalan kita. Nak lawan nak lawan syaitan. Jangan duduk saja. Sentiasa ada amalan, sentiasa ada zikrullah dan sebagainya lah. Jadi kalaulah kamu tanya, maka dengan apa suatu aku nak berperang bagi syaitan, nak perang dengan syaitan ni, apa alat senjatanya? Syaitan kita tahu dah kerja jahat dia. Kita nak memerangi syaitan, senjatanya apa? Nak tembak dengan apa? Nak tikam dengan apa? Nak tikam dengan pisau ke? Pisau pi tikam dia. Ada nak mati, ada nak lari dengan kita bawa pisau tu. Tak. Maka tiada. Baik. Kalau lagu tu, dan dengan apa suatu yang aku mengeras akan dia akan syaitan, dan aku tolak akan dia akan syaitan. Apa alat senjata yang aku boleh gunakan untuk aku mengerasi syaitan, dan aku dapat menolak syaitan daripada merosakkan diriku? Baik, itu soalan. Apa jawapan dia? Nanti. Maka ketahui olehmu bahawasanya bagi ahli ulama yang sudah marasin. Maras ni apa makna dia? Yang mahir pada pekerjaan ini. Nah, yang mahir tu nak tafsir makna maras. Nah, maka jawab Imam Ghazali nya, bagi ahli ulama yang sudah mahir, sudah maras, yang mahir dalam masalah ini, yakni masalah apa tadi ni, berperang bagi syaitan tadi. Dalam bab berperang dengan syaitan, ulama-ulama sufi yang sebelum ni, yang mereka lebih berpengalaman, yang mereka telah lama berperang, berpengalaman lama berperang dengan syaitan, dan telah berjaya menolak dan mengalahkan syaitan. Dan senjata yang mereka guna buat lawan, buat perang syaitan ni, adalah bagimu dua jalan. Adalah bagi kamu dua jalan, dua cara. Kamu nak perang dengan syaitan, ada dua cara, dua jalan. Jalan ni ulama-ulama sufi yang sebelum kita dah usaha dengan dua jalan ni, akhirnya berjaya. Akhirnya berjaya menolak, mengalahkan syaitan. Syaitan pun tak berupaya nak tipu daya dia lagi, nak ganggu lagi, nak sesat lagi, nak bisik-bisikan jahat lagi. Tak berjaya syaitan tu dah. Baik. Apa dia dua jalan tu? Pertama, ini kena berhenti lah. InsyaAllah kita sambung lagi minggu depan. Kita belajar lagi lah kan, bentuk-bentuk amalan, bentuk-bentuk penyerahan diri kita kepada Allah, doa kita kepada Allah, zikrullah. Itulah maksud dia nanti. Baik, kita berhenti pada kata pertama. Barang yang dikata oleh setengah mereka itu ila akhirih. Wallahu subhanahu wa ta'ala a'lam. Wallahu a'lam. Kita buat tahlil ringkas.